Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang etika pengurusan perosak. Apa itu etika pengurusan perosak? Kawalan makhluk perosak ialah peraturan atau pengurangan spesies yang ditakrifkan sebagai makhluk perosak alam haiwan yang terkesan terhadap kegiatan manusia. Tangkapan manusia bergantung pada pentingnya kerosakan yang dilakukan dan melalui pencegahan dan pengurusan perosak. Dalam bidang pertanian, perosak disimpan dengan cara kultur kimia dan biologi. Membajak dan menanam tanaman sebalik disemai mengurangkan beban perosak. Ini boleh dicapai dengan memantau tanaman hanya menggunakan racun serangga apabila perlu. Mungkin cara biologi digunakan untuk menggalakkan musuh semula jadi perosak dan memperkenalkan pemangsa atau parasit yang sesuai. Seterusnya ialah tindakan ambang merupakan salah satu aspek terpenting. Ambang tindakan ialah titik di mana langkah perlu diambil untuk mengawal perosak. Garis panduan yang menunjukkan apabila perosak mencapai tahap mewajarkan mengambil tindakan untuk mengelakkan atau mengurangkan kerosakan perosak. Strategi yang dicadangkan untuk mengurangkan potensi serangan perosak dengan adanya kaedah yang boleh digunakan seperti perangkap perosak dengan feromen sebagai contoh, rawatan haba sejuk, penyingkiran fizikal, kawalan biologi, aplikasi racun perosak. Akhir sekali, petani haruslah memilih tapak ladang yang mempunyai kepekatan perosak yang tinggi bagi membangunkan pelbagai kaedah pengurusan perosak. Berdasarkan pemahaman saya, petani harus membangunkan khusus spesies rancangan pencegahan pemangsa bersepadu. Pelan ini harus mengenal pasti pemangsa berpotensi, menggariskan sebangan cadangan langkah pencegahan dan bagaimana ia berkaitan dengan ekologi pemangsa. Terangkan bagaimana sebarang penghalang dan amalan operasi digunakan untuk meminimumkan potensi serangan pemangsa. Timbangan pengedaran dan kelaziman pemangsa yang berpotensi apabila pemilih tapak, di mana boleh dilaksanakan. Petani harus memilih tapak ladang dari kepekatan pemangsa yang tinggi atau laluan migrasi. Apabila pembangunan penghalang, petani harus menekankan kaedah yang berperikemanusiaan, memberikan isyarat pelaziman langsung kepada pemangsa dan merupakan pengubah tingkah laku yang berkesan. Apa yang saya faham dari slide ini, saya bagi contoh di ternakan kita semestinya ada perosak seperti burung. Lepas tu penghalang yang kita gunakan dari segi bunyi, penghalang ni dia dapat sensor perosak kalau datang, jadi dia akan menghasilkan bunyi. Tapi bunyi tu tak boleh itu terus. Contohnya bunyi tembakan. Sebab nanti haiwan tu akan ada mindset sendiri yang penghalang tu sekadar bunyi sebab tak ada jadi apa-apa. Jadi penghalang tu perlu hasilkan bunyi yang lain setiap hari. Tapi salah satunya bunyi macam tembakan tu yang dapat menakutkan perosak. Seterusnya macam bunyi-bunyi bom gitu dan seterusnya. Pertama, bangunkan berbilang penghalang seperti penghalang harus digunakan dalam kombinasi dengan amalan operasi dan strategi pengeluaran yang mengambil kira kitaran hidup pemangsa dan ekologi untuk meminimumkan potensi interaksi antara haiwan ternakan dan pemangsa. Pengurusan perosak. Sebagai petani yang mempunyai ladang tanaman, petani haruslah mengurus perosak terhadap tanaman dengan baik, seperti merancang pengurusan perosak bersepadu, yang bermaksud pendekatan mesra alam untuk menguruskan tanaman. Matlamat utamanya untuk menyelesaikan masalah perosak sambil menghadkan kesan yang tidak diingini terhadap alam sekitar dan juga kesehatan. Langkah pertama pengenal pastian perosak ialah mengenal pasti perosak dengan betul adalah kunci untuk mengambil keputusan bagi menggunakan langkah yang disasarkan. Langkah ini penting untuk menilai sama ada perosak berkemungkinan menjadi masalah dan untuk memilih strategi pengurusan yang sesuai. Kerana pengecaman yang salah atau kekurangan maklumat tentang perosak secara amnya membawa kepada langkah yang tidak sesuai, seterusnya membawa kepada kegagalan kawalan perosak. Jadi seterusnya adalah awareness tentang perosak air tawar. Jadi sini perosak air tawarnya terdapat 5 dan salah satunya adalah hydrilla. Hydrilla ni dia punya average total awareness-nya adalah 49% dan dia tertinggi di kalangan para kayakers. Dan dia punya awareness tu similar. So next adalah lumut tenduk.
Lembu tunduk dia punya average total awareness-nya adalah 41%. Lepas tu dia tertinggi di kalangan para pemancing, kayak dan juga para perahu porters, kayakers, dan juga dia punya awareness slightly lebih tinggi sedikit. Lepas tu seterusnya adalah ikan koi. Ikan koi dia punya average total awareness adalah 88% dan dia paling tertinggi di bayangan kalangan para pemancing. Lepas tu dia punya awareness slightly sama dengan lumut tunduk tadi, dia lebih tinggi sedikit. Seterusnya adalah didimo. Didimo ni dia punya total average awareness adalah 100%. Lepas tu dia tertinggi di kalangan para kayak, pemancing dan para perahu, dan dia punya awareness lain itu similar, serupa. So, yang terakhir bagi perosak air tawar ialah Lagorosiphon. So, bagi dia punya average total awareness-nya hanya 80% dan dia paling tertinggi di kalangan boaters, para perahu. Lepas tu dia punya pendan tu lebih tinggi. Slide seterusnya adalah perlu dipertimbangkan penerbangan dan juga penggiliran tapak sebagai satu kaedah di mana kita perlu mengurangkan risiko serangan perosak. Seterusnya adalah bagi kaedah pengurusan perosak ni hendaklah digunakan dalam kombinasi amalan, operasi dan juga strategi pengeluaran untuk mengambil kira kitaran hayat dan juga ekologi untuk memaksimumkan keberkesanan terhadap kaedah pengurusan perosak ni. Okey, seterusnya kaedah pengurusan perosak ni dia hendaklah termasuk dalam BMP, di mana ia akan mengurangkan penggunaan bahan kimia dan juga barang-barang ubat-ubatan. Akhir sekali, berkongsi maklumat tentang kelaziman, perosak dan tahap serangan dalam kawasan pengurusan teluk tempatan. Kita mesti berkongsi maklumat tentang perosak dan serangan yang selalu ada di tempat tu untuk memulakan peternakan, untuk menambah pengetahuan kita juga. Okey, menjelaskan tindakan pengurusan perosak dalam kawasan pengurusan teluk tempatan. Seterusnya, apabila menggunakan kaedah pengurusan perosak bersepadu, patuhi semua peraturan negeri dan persekutuan yang sesuai. Menggalakkan dan menyokong pendidikan tentang biologi perosak dan kaedah praktikal pengurusan perosak. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.